Kenapa dia remove Jurang Ayam? Di ujung nanti dah ada gambar ramai-ramai ya cikgu untuk record. So nanti boleh lah dekat-dekat. Kita pun tak lama lah, sekejap je ni untuk taklimat. Kita panggil bagi taklimat bulanan je ni untuk Oktober. Apa-apa yang perlu disampaikan. Tak juga lama, ambil masa sikit, kemudian kita buat PBD lah, PBD PR. Okey ya? Boleh ya? Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Barisan perkanan dan guru-guru semua. Ini merupakan AKP dia juga dalam ni ya. Okey semua, saya harap semua sihat dan juga dapat menjalankan tugasan-tugasan yang telah pun diberikan dan juga tugasan-tugasan di rumah untuk menjadikan sebagai satu tanggungjawab kita di rumah dan juga tugasan bersama anak-anak yang kita mengajar. Okey, saya mulakan ucapan saya ini dengan saya nak ceritakan satu cerita yang saya dengar, yang kawan-kawan juga bercerita dengan saya dan beberapa tempat untuk taklimat-taklimat saya pergi. Okey. Dia mula dengan satu situasi seorang pekerja yang benar-benar ikhlas dan tahu erti keberkatan rezeki dan menyedari tanggungjawab dan bekerja dengan senang hati tanpa lelah melaksanakan tugas dengan gembira dan puas hati dengan pencapaian. Tidak merasa terbeban kerana berfikir masih punya masa untuk beristirahat dan bersama keluarga tanpa ada satu pun yang kurang. Juga mensyukuri situasi berbanding dengan orang yang lebih sukar dalam pekerjaan. Ini saya bacalah apa yang telah ditulis. Dalam pada itu,
dalam ketenangan dia bekerja, menjalani tugasan-tugasan harian ini, muncul teman yang mempertikaikan keadaan dengan pengucapan, banyaknya kerjamu, kesian kau. Kenapa kau diberi kerja begini? Teruk juga kalau begini ini dan sebagai lagi lah pengucapan tu. Cikgu-cikgu dan saya sendiri mengingatkan diri saya, bila saya baca, bila saya tengok begini, dilangsungkan dengan kesan. Mungkin ada kebenaran kata-kata itu, namun adakah pengucapan itu memberi kebaikan pada rakannya itu sendiri maupun dirinya? Perlu apa mengadakan situasi yang tidak memberi kekuatan? Apa perasaan pekerja dengan ucapan rakan? Setidak-tidaknya berlaku keikhlasan akan menjadi beban. Keikhlasan itulah maksudnya akan menjadi beban, keharmonian akan menjadi keberantakan, prestasi baik akan merosot. Dari mana sumber masalah itu datang? Sumber masalah itu datang dari pengucapan rakan yang bersahaja tanpa memikirkan apakah kalimah-kalimah itu bisa meningkatkan produktiviti dan kesempurnaan dalam menjalankan tugas sebagai ibadah. Hentikan kerja yang bukan kerja kita. Kerja menghasut, keinginan mendapat habuan yang hangat untuk menjadi popular dan provokasi dan menimbulkan kekecohan bukan kerja manusia yang waras. Jadi kesimpulannya, jaga mulut sahabatku di saat berbicara dengan rakan dan memberi pendapat. Mungkin bagi kita pengucapan kita itu ada logiknya. Namun adakah semua ucapan berfokus kepada kebaikan organisasi bukan provokasi yang sengaja ditimbulkan saat menangguk di air keruh? Tidak menjadi salah saling membantu bila melihat rakan dalam sulit, fokus kepada penghasilan organisasi. Itu kan menjadi anda popular sebagai sahabat yang membantu tanpa perlu ada keluhan. Itu di antara apa yang saya baca dan apa yang telah cuba saya menyedari diri saya sendiri dan juga saya rasa patut saya berkongsi dengan semua. Okey, cikgu-cikgu yang dihormati, guru saya nampak dalam kelas kita, dalam sekolah kita ni, guru sentiasa mula berusaha membangunkan sekolah dengan daya masing-masing, dengan kepakaran, dengan kebolehan masing-masing. Tetapi adakah kita sudah perlu berpuas hati ya dengan apa yang kita cuba buat dan kita akan buat? Okey, satu lagi yang saya nak ingatkan diri saya jugalah sama kita semua. Saya sayangkan kerjaya saya. Saya masih sayangkan kerjaya saya sebagai seorang guru, kan? Sebagai seorang kaki tangan awam yang sedang menjalankan tugas. Tapi saya sesekali ingat diri saya, bagaimana saya menzahirkan dengan perlakuan dan dengan tindakan saya yang luar kebiasaan. Bukan luar biasa, tapi di luar kebiasaan. Kita tak boleh nak buat terlampau, kata apa, bukan daya kita, tapi ada tak kita berusaha sedaya upaya. Kan? Kalau kita kata kita nak buat sekolah ni, kita dah terlampau sayang sekolah, kita nak buat bangunan baru. Boleh tak? Tak boleh. Tapi apakah caranya supaya kita dapat buat bangunan itu? Walaupun kita tak boleh buat, tapi kita berusaha untuk buat bangunan. Itu contohnya, kan? Jadi itu di luar kebiasaan yang kita kena fikir. Dan saya nampak kita sudah bergerak ke arah itu, tetapi kita masih lagi menunggu rakan-rakan supaya langkah kita lebih cepat, lebih seiring, dapat seiring dengan rakan-rakan. Okey, cikgu-cikgu. Pertama sekali dalam taklimat ini adalah saya nak menyentuh tentang perancangan strategi organisasi yang selalu disebutkan oleh PPD, oleh JPN sebagai PSO. Perancangan strategi organisasi. Dalam perancangan strategi organisasi ini, kita ada plan strategik, plan taktikal dan operasi. Ini
akan menentukan hala tuju sekolah. Hala tuju sekolah ini bukanlah dibuat oleh guru besar dan bukanlah dibuat oleh bahagian pentadbiran dan bukan dibuat oleh guru-guru bersendirian. Kita bersepakat, saya akan menrajui apakah hala tuju sekolah yang kita mahu berdasarkan apakah hala tuju yang dikehendaki oleh bahagian pembangunan sekolah, BPSH dan JPN dan juga PPD. Saya akan ambil apa yang diperlukan, apa yang nak dibuat oleh bahagian-bahagian tadi untuk memajukan sekolah. Dan hala tuju ini bila dirangka, bila dijelaskan oleh guru besar pentadbir sekolah, maka kita akan sama-sama membangun, sama-sama bergerak untuk mencapai sekolah yang cemerlang. Untuk merealisasikan hala tuju sekolah ini, kita akan berpandukan kepada plan strategik, perancangan strategik, perancangan taktikal dan juga operasi. Strategik ni kita akan buat 3 tahun sekali, iaitu kita akan mula balik pada 2021, walaupun saya dah nampak plan strategik sekolah yang lama itu bermula pada 2017 hingga 2021, 5 tahun. Tapi saya sudah bincang dengan PPD, kita kena buat baru plan strategik ini untuk mengenal pasti apakah isu sebenarnya dan juga jangka masa kita itu janganlah sampai 5 tahun. Kita buat dalam jangka masa 3 tahun apa yang perlu kita sampaikan. Okey, seterusnya plan taktikal. Taktikal ni kita ambil daripada isu plan strategik tadi itu, isu-isu strategik tadi itu, kita buat plan taktikal. Contohnya dalam plan strategik kita buat memperkasakan ataupun meningkatkan kompetensi guru. Jadi dalam kompetensi guru itu dia ada isu-isu strategiknya apa dia. Dan kemudian dari situ kita buat plan taktikal. Maksudnya cara mana kita nak meningkatkan kualiti guru tadi. Itu kita akan bincang kemudian. Dan dalam menghasilkan plan strategik ini, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita juga perlukan kepada analisis SWOT. Dulu bilang SWOC, Strength, Weakness, Opportunity and C ni dia sudah T tu threat tu dia sudah tukar, dia both challenge. Sebab apa? Di dalam pentadbiran dan di pendidikan kita tidak ada cabaran, kita tidak ada ancaman, cuma kita ada cabaran. Okey, kita akan berbincang nanti balik, berjumpa khususnya ketua-ketua panitia dan juga siapa-siapa yang ada kebolehan untuk ini. Bukan kata cikgu semua tak ada kebolehan, tapi kita tak boleh kumpul dengan cara yang lebih ramai. Okey, SWOT analisis kita akan semua kena buat, setiap bahagian kena buat. Pentadbiran, kemudian kurikulum, co-kurikulum, HEM dan juga ketua-ketua panitia kena ada SWOT analisis lah. Kemudian TS21, TS25 ni pula kita perlu kepada adanya OPPM, One Page Program Manager. Kemudian kita ada pintas, kena buat pintas. Itu kita kena belajar, kita duduk sekali, kita tengok secara umumnya apa itu SWOT, apa itu TOS metric atau cost metric, apa itu pintas, apa itu OPPM. Itu nak kena tengok. Sebab ini yang akan mengubah. Sekarang ni dia sudah ubah dia punya proses daripada dulu kita buat begini. Sekarang ni ini penekanan dia. Okey, seterusnya yang ketiga, tadi itu perancangan strategik dan hala tuju, kemudian SWOT analisis apa semua tu. Kemudian yang ketiga ni pemantauan. Pemantauan ini termasuk dalam satu elemen ataupun satu aspek yang perlu diberi perhatian di dalam SKPM G2. Okey, SKPM gelombang 2. Mana sudah buku tu? Okeylah. Cikgu-cikgu perlu ada
setidak-tidaknya standard 4 lah. Kalau cikgu ada satu ini lagi bagus. Standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2. Ini yang menjadi panduan untuk pembangunan sekolah dan juga panduan bagi kualiti pencapaian atau pengajaran guru. Cikgu yang terlibat seterusnya, semua guru terlibat dalam standard 4. Dalam standard 4 tu guru sebagai pendorong, pembimbing, peneraju, pengawal dan sebagainya lah. Okey. Saya harap dapatlah guru-guru menyediakan ataupun memiliki bukan saja untuk pentadbir saja, tapi semua guru memiliki buku panduan ini, SKPN G2. Inilah yang menjadi kitab bagi rujukan pembangunan sekolah. Okey. Yang seterusnya, semua perbelanjaan yang keempat ni, itu pemantauan kita buat tadi itu, tiap program kena buat pemantauan dan apa semua. Saya nak cepatkan sikit, tak payah kita lama-lama kan cikgu. Nanti mungkin ada cikgu ada soal jawab, boleh kita soal jawab. Yang keempat, semua peruntukan perlu dibelanjakan. Termasuklah peruntukan panitia PCG yang belum dibelanjakan. Kemudian peruntukan bagi program-program seperti Bistari Solat dan juga perbelanjaan bagi TS25. Serta wang peruntukan khas yang lain. Perbelanjaan ini akan cuba dibuat, akan diselenggarakan secepat mungkin sebelum tutupnya akaun untuk tahun ini. Kalau boleh kita segerakanlah bagi, tapi logikanya mestilah pembelian bagi panitia-panitia itu menepati apa yang dihasratkan. Saya melihat pembelian-pembelian ini patutnya dibincangkan di peringkat panitia, terutama yang boleh membina PDPC yang baik, yang boleh membina kualiti guru untuk memberi pengajaran lebih berkesan di dalam kelas untuk kemenjadian murid yang cemerlang. Okey. Okey. Yang kelima, ini yang telah diwajibkan untuk diadakan di sekolah-sekolah. Learning walk ataupun yang kita dapat salah satu dalam PLC. Learning walk ni contohnya dalam PLC ada macam-macam. Tapi salah satu yang kita perlu buat adalah learning walk ni. Learning walk ni dia kena kita cuba buat secara berjadual. Saya fikirkan ini wajib untuk semua pentadbir dan juga panitia-panitia untuk melaksanakan learning walk, dan kita ni akan dilihat berapa kali kita mengadakan PLC bagi sekolah ini. Dia sekarang ni PLC ini dia tetapkan sekurang-kurangnya satu sekolah tu 70 kali. Saya rasa kita boleh lebih 70 kali. Kita buat secara berjadual untuk learning walk dan lain-lain lagi apa tu semua. Teacher sharing, video kritik, apa tu semua. Itu boleh buat. Dan kita di sini pun kita boleh buat video kritik melalui Meet ni, kita tayang kemudian kita bincangkan. Itu boleh. Okey, itu di antara yang perlu kita buat learning walk ni. Semua pentadbir melibatkan panitia dan guru-guru, kita buat secara bergilir ataupun berkala mengikut jadual. Okay, tak semua terlibat setiap minggu, tak semua terlibat setiap kali apa nak adakan itu learning walk ni. Tapi mungkin kita akan bergilir-gilir bagi pengalaman guru dengan memberi fokus pada objektif-objektif tertentu, pada kemahiran-kemahiran tertentu. Contohnya seperti kalau kita nak tengok contoh penggunaan kebat di dalam PDPC. Kita tengok, pergi meronda sekejap, kemudian kita tengok ada tak dalam 10 minit kita berhenti itu cikgu telah mengamalkan ada unsur-unsur kebat dalam tu. Ataupun kita nak tengok perkembangan pentaksiran, macam mana dia mentaksir murid-murid di dalam kelas itu. Kita pergi sekejap tengok cikgu ada tak dalam masa tempoh 10 minit itu cikgu membuat pentaksiran. Contohnya begitu.
Seterusnya yang keenam, project based learning. Project based learning ni setiap, kalau bolehnya setiap guru lah. Setiap guru, setiap panitia, setiap guru mata pelajaran lah. Dia ada satu projek mudah untuk murid-murid. Seperti yang kita tengok, banyak dah cikgu yang, ramai dah cikgu yang buat PBL ni. Kan? Saya baru ni ada juga buat, suruh budak-budak buat timbangan dan menimbang. Hasilnya sangat menarik cikgu. Yang kita tak sangka-sangka murid-murid tu boleh buat. Tak kisahlah budak bapaknya ke apa akan buat tu. Kan? Kita tak tahulah, tak nampak. Tapi dia gambar anaknya yang buat gam, anaknya memotong, menggam, kemudian membuat struktur apa semua. Tak apa. Biar dia buat. Kemudian dia menimbang. Asal budak ni dapat melihat perkembangan menggunakan kemahiran dia. Kemudian ada cikgu-cikgu lain buat lain lagi saya tengok. Banyak. Ada yang hantar tu nampak bahasa Inggeris ada ke tu kan. Okey, kemudian itu yang keenam, project based learning ni. Ini juga merupakan satu penekanan di peringkat JPN, PBL. Dan ini dipertandingkan sebenarnya. Kita tak dapat kan? Tak ada. Banyak pertandingan kita tak lekat pun. Jadi lepas ni mungkin kita boleh upkan sekolah kita ni dengan menyertai pelbagai pertandingan yang telah pun dianjurkan oleh JPN ataupun PPD. Setidak-tidaknya ada sekolah yang menyertai itu dapat juga penyertaan, sijil penyertaan. Saya tunggulah kalau ada daripada SK Kepayan, tak ada. Jadi bukan satu masa yang sesuai lagi mungkin, dan selepas ini dengan kepakaran-kepakaran yang ada di peringkat guru-guru sendiri, semua orang akan tak mampu membuat project based learning, dan juga bukan itu saja, malah pertandingan-pertandingan lain di peringkat JPN. Yang ketujuh, pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah kita buat sekarang ini, kita tak ada bilik darjah. Kita buat pentaksiran secara online tu, tengok murid-murid mana yang mampu mendapat 6, kalau berpandukan kepada project based learning, kalau dia dapat membuat lebih pada apa yang kita harapkan. Contoh macam saya project based learning saya, kalau budak yang hantar itu setakat ini memang dia dapat 4, 5, 6 lah. Sebab dia buat itu, dia boleh menggunakan alat tadi dengan betul, dan alat itu pun berfungsi dengan betul. Timbangan bukan senang nak buat timbangan. Kan? Bukan buat dacing. Dia buat timbangan yang main letak itu, yang letak jarumnya pun ikut berputar. Dan setiap barang yang berbanding, jisimnya berbeza, dia juga berbeza jarumnya itu. Walaupun tepat tak tepat, tapi nampak benda tu. Kalau ketepatannya lagi bagus, lagi betul, lagi baguslah. Tapi cuma kita tak boleh nak tengok ketepatan dia lah buat masa ini. Okey, itu di antara pentaksiran bilik darjah tak ada. Ni saya nak sebutlah ni cikgu ya. Dalam pentaksiran bilik darjah, tolong ambil perhatian, murid kita jangan letak 1 dan 2. Okey? Saya dah bincang juga, bukan saya ini, secara tak langsung saya bagi tahu macam mana dalam mesyuarat, dalam taklimat apa tu. Macam mana kita nak menentukan murid kita supaya tak dapat 1 dan 2. 1 tu dia faham, 1 tu dia tahu. Kemudian 2 tu dia faham. Kemudian 3 dia boleh buat. Macam mana kita nak bagi dia tu dapat 3? Ada budak-budak dari sekolah lain, dia dapat 1 dan 2, tapi di peringkat PPD, dia mempertikaikan kenapa ada 1 dan 2. Jadi saya rasa memang kita boleh elakkan 1 dan 2 itu sekiranya kita memberi bimbingan lebih kepada murid yang kita jangkakan dapat 1, 2 tu. Takkan bila kita mengajar dia tak tahu. Kemudian takkan bila mengajar dia tahu tu dia tak boleh faham sikit pun. Kemudian untuk nak dapatkan 3 itu kita bimbing dia supaya dia boleh buat. Lama sikit tak apalah. Bukan 1 hari tu kita nak bagi pentaksiran itu 1 hari tu mesti dia dapat, tidak. Mungkin besok lusa dia dapat buat kemahiran itu.
apa itu namanya dalam apa kemahiran lah kan, dalam standard apa tu? Standard. Bukan standard apa tu namanya? Yalah, nanti kita tengok itu. Tapi apa yang patut kita buat tu adalah dalam menentukan kemahiran, yang kemahiran itu dia boleh buat walaupun sedikit. Dia boleh buat, dia tak boleh mampu dapat 3. Okey. Saya nak bagi peluang cikgu tanya tentang apa ni pentaksiran bilik darjah ni. Macam murid, katakanlah mungkin ada cikgu nak tanya, budak tu tak tahu, tak boleh nak buat apa langsung. Tak boleh nak menulis, tak boleh nak apa. Itu ada justifikasi kita. Adakah murid-murid ini yang cikgu katakan begitu, adakah murid ini tergolong daripada murid yang ada apa ni nama dia berkeperluan khas? Ada tak murid begitu? Kalau ada 1 dan 2 mesti ada justifikasi. Tapi kalau budak tu yang boleh sikit, cuma katakan cikgu perlu kipas lah budak tu, jet dia, apa salah nak jet budak-budak kan? Pandai sudah kau ini, pandai sudah apa semua, sampai dia boleh buat. Itu dalam pentaksiran bilik darjah. Saya ulangi, pentaksiran bilik darjah ni tidak ada TP1 dan TP2. Mungkin cikgu, beberapa orang cikgu tak setujulah. Saya sedar benda ni. Tapi kita cuba menerima hakikat supaya tidak ada 1 dan 2. 3 itu adalah hasil daripada bimbingan yang berkesan dengan murid tadi. Itu tak apa. Okey. Okey, seterusnya saya nak lompat sikit daripada apa yang disenarai ini. Sekarang ni kita nombor 7, pentaksiran bilik darjah. Yang ke-8, baru-baru ini saya sudah pun menyebarkan analisis guru-guru yang masuk mengajar PDPR, kemudian boleh semak sekolah, boleh semak guru mana yang sudah masuk. Ini saya nak ingatkan cikgu-cikgu, tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang belum masuk lagi di sini ataupun yang tak mendengar. Data studio kita boleh dilihat, boleh dipantau. Kemudian pengajaran cikgu PDPR ini adalah sebagai satu tanggungjawab mengajar. Jelaskan. Disuruh cikgu mengajar untuk mengganti kelas biasa. Okey. Kemudian sekiranya guru tidak mengajar, maksudnya guru tidak hadir ke sekolah. Jelas tu. Kan? Bila guru tidak hadir ke sekolah, maksudnya dia tidak menjalankan core business-nya dan untuk standard 4, dia tak boleh dapat markah tinggi. Cikgu fahamlah. Bila sampai PBPPP, penilaian guru apa semua, di situlah cikgu kena dapat markah rendah. Ataupun dikira sebagai ketidakhadiran cikgu, itu lagi dahsyat. Sebab sekarang ni, cikgu dah nampak sendiri, sengaja saya bagi itu link tu, dan link itu sekarang saya tahu ada cikgu Samsul guna untuk tengok, untuk bagi makluman berapa persen kita sudah apa semua. Jadi, itulah sebenarnya yang dilihat oleh saya, yang dilihat oleh PPD dan juga JPN. Dia nak tengok takat mana guru itu mengajar. Ini memaklumkan pada cikgu bahawa kita sedang dipantau kehadiran kita ke sekolah melalui PDPR secara online. Cikgu kata cikgu mengajar, cikgu ajar budak. Boleh tunjukkan ini soalan ini. Saya pun boleh tunjuk soalan cikgu ini yang saya buat. Kejap, mana dia? Saya buat nota. Buat soalan. Soalanku pun hilang dah mana. Buat. Semua buat. Tetapi, bila saya tak isi, di dalam link, maksudnya saya tidak hadir dan saya tidak mengajar. Ini soalanku. Banyak ini. Anak-anak tahun 4 nanti tunggulah.
Dan untuk makluman cikgu, mencukupkan peratus ni, kita cuba untuk masuk semua. Guru-guru pada hari itu ajar semua. Mengajar. Bagi subjek yang tertentu dengan cikgu lah. Cuma cikgu sekarang tak payah mengajar 2-3 subjek. Kalau selama ini cikgu mengajar 2 subjek, 3 subjek. Cikgu ajar BM, cikgu ajar muzik dan cikgu juga ajar PS. Tak payah. Cikgu ambil satu hari. Besoknya subjek lain lagi, besoknya subjek lain. Sebab apa? Dia akan berpandukan kepada bilangan guru. Bukan bilangan subjek yang cikgu ajar. Okey? Okey, jadi ada yang telefon saya, bagus kita pakai apa, dia cakap, ini cikgu, saya itulah saya nampak. Kan sebenarnya yang saya kata tadi, cikgu sendiri pun sentiasa memikirkan bagaimana nak membangunkan sekolah. Cikgu sendiri pun berfikir macam mana sekolah kita boleh jadi sekolah yang bukan jadi yang sebutan-sebutan yang tidak bagus. Ada yang telefon saya, cakap, bagus kita pakai jadual biasa lah bos, bilangnya. GB, bagus kita pakai jadual harian biasa. Kan? Saya fikir pula, kalau pakai jadual biasa, cikgu ajar banyak subjek. Bila belajar banyak subjek, cikgu hanya satu jadi kira kehadiran cikgu hari itu. Dan budak-budak akan dapat banyak subjek lagi lain nak buat. Rio. Kemudian, cikgu mengajar, cikgu kata kalau ini ambil banyak subjek, kelas-kelas lain, kelas-kelas apa itu semua cikgu nak kena masuk. Kalau 3-4 kelas cikgu, masuk 3-4 kelas. Oi, teruk juga tu. Kan? Jadi kita sekarang ni kita ambil satu orang, satu cikgu, satu ya subjeknya. Kan? Kemudian kalau kita juga ambil semua, cikgu kata, ada juga kata, kalau ajar begitu, bilangnya berapa lama, berapa banyak nak kena ajar, berapa lama? Taklah cikgu. Cikgu mengajar datang sekolah, bila di sekolah, sekurang-kurangnya cikgu ajar 4 masa. 4 masa 2 jam. Kalau di rumah, cikgu sambil menyusu anak, kalau ada anak kecil, boleh juga fikir, cikgu nak buat apa menyusu anak, mainlah handphone. Kan anak menyusu. Kemudian, kalau cikgu sama apa masak-masak ke apa semua, sambil menumis-numis itu tiba-tiba teringat, buatlah online sekejap. Masukkan sikit apa tu semua. Dalam setengah jam je. Saya nak ambil contoh, saya ambil contoh saya lah, senang kan. Okey. Nak ambil contoh orang lain saya tak tahu. Saya buat soalan ini. Saya buat nota je tu. Nota saya 20 minit. Kemudian soalan saya 20 minit. 40 minit. Saya hantar. Habis ceritanya. Tak ada apa saya nak fikir lagi. Tunggulah respon budak. Kemudian bimbingan. Kemudian kemarin dulu bila berapa 4 hari lepas untuk tanyalah ada anak cikgu tahun 6, cikgu Muhammad Hafiz ada anaknya. Cikgu Muhammad Hafiz ada anaknya, kemudian siapa lagi tu? Saya bagi PBL. Kemudian dia orang hantar, saya komen. Dia orang menghantar, okey, mana dia prosesnya? Mana dia alatan-alatannya itu? Kan saya mengajar juga masa itu. Bimbing dia orang. Mana dia? Apa alatan, bahan-bahan yang kamu sediakan? Oh, ya kak bilangnya, bahan tak ada lagi. Bahan tak masukkan lagi. Baru dia kumpul dari awal, ambil gambar apa semua. Mana prosesnya? Jadi, itu juga dalam 10-20 minit kita peruntukkan untuk dia. Tapi saya tak masuklah. Saya nampak hari tu, macam kemarin tu, hari Sabtu pun ada cikgu masuk kah Samsul? Adakah cikgu masuk hari Sabtu? Tak nampak? Tak dengar suaramu? Tak dengar? Untuk rekod PDPR? Oh, kalau rekod PDPR dia untuk Jumaat, dia akan buka sampai Sabtu juga. Sebab dia hari sebelumnya tu kan, dia kira sampai Sabtu dia. Maksudnya buka sehari selepas tu juga untuk hari sebelum. Contoh macam hari Jumaat, dia akan kira 2 hari dia buka link tu. So data tu dia update sampai hari yang Jumaat punya sampai hari Sabtu punya juga. Saya tengok juga hari Sabtu cikgu bubuk. Rajin cikgu ni hari Sabtu pun buat kelas tambahan. Online.
Jadi okey, tak apa buat. Kemarin pun ada budak hantar, kita cek, kita semak, kita bagi penerangan, kita bagi bimbingan untuk dia buat, ada. Dan hari ini, PBL ni sepanjang masa cikgu boleh buat bimbingan, masukkan di situ. Bila cikgu ada bimbingan tentang budak-budak dan tentang PBL tadi. Okey? Jadi untuk data studio tadi tu adalah panduan. Kepada cikgu sudah masuk, cikgu boleh tengok cikgu sudah masuk ataupun cikgu belum masuk, kan? Dan yang penting cikgu masuk dalam link yang dia bagi. Saya sudah tanya balik Dorin Kak. Ini kan link sebenarnya sebab hari itu kita dapat berapa persen lah. Tak ada nama KSK Kepayan dalam menghantar apa itu. Itu yang saya rasa macam kecewa sikit. Bila dia bentangkan OK9 Tanjung Aru, SK Kepayan untuk projek PBL tidak ada langsung nama kita. Tidak ada langsung kita punya penyertaan. Tak apalah, diam-diam je lah. Lepas tu, okey cikgu, melalui data studio ni, saya boleh cek cikgu masuk dan orang lain pun boleh cek cikgu tak masuk. Cikgu masuk dan yang tak ada nama tu memang tak masuk. Dan inilah di antara evidence yang cikgu tak boleh menafikan bahawa cikgu melaksanakan PDPR. Jadi, masuklah cikgu. Jadi, saya harap selepas ni sekolah kita akan menjadi lebih baiklah. Hilang sudah. Ada. Sekolah kita akan menjadi lebih baik dalam pelaksanaan PDPR. Kalau boleh 100% kita tak boleh lah. Kan? Sebab wong Suina tak masuk. Kan? Jadi kalau 90% tu, 90% tu kita syukur alhamdulillah lah. Sebab ada sekolah lain sudah 100% sebelum ini pun. Okey. Okey, seterusnya. Pengisian link ni juga cikgu merupakan satu bentuk RPH, rancangan pengajaran harian. Kalau cikgu tak isi itu maksudnya cikgu tak buat RPH dan cikgu tak mengajar. Kan? Jadi RPH ni di dalam link itu dia ada objektif dah, dia ada aktiviti. Kan? Dia ada refleksi di belakang bawah sekali. Kan? Jadi kita cuba isi ini yang kita mesti kena isi dan itu membuktikan bahawa kita sudah pun melaksanakan PDPC ini. Okey? Lama sudah ni cikgu kan? Saya ingat sekejap je, rupanya jadi lama. Saya nak cepat-cepat tapi nak terangkan supaya benda ni jelas dan lepas ni kita dah lancar dah. Tak ada lagi benda-benda yang karut-marut menghantui pikiran kita itu. Okey, seterusnya pembestarian ICT. Pembestarian ICT ni pembestarian. Aku sebut ini pun susah juga kan pembestarian ni. Pembestarian ICT. Ini sedang pun dibina, sedang pun di grooming oleh guru-guru yang ada kebolehan dalam bidang ini dan kita cuba banyakkan ini di dalam pelaksanaan PDPC dengan murid macam sekarang inilah kan. Jadi apa-apa pun kemajuan-kemajuan di dalam ICT ini selain daripada memberi maklumat data sekolah pada orang luar, kita juga menjadikan sekolah kita ni sebagai kelestarian sekolah. Kelestarian ini maksudnya sebagai kebitaraan. Kebitaraan sekolah kita adalah ICT. Cuba kita bangunkan begitu. Kan? Tapi kita mesti libatkan dengan penguasaan murid di dalam ICT. Sebolehnya mungkin satu masa lagi nanti ini jangka masa tak tahulah, mungkin dalam tahun depan kita mungkin boleh sediakan selain daripada bilik yang sedia ada sekarang, mungkin di luar sana murid-murid boleh merujuk bila-bila sahaja satu ruang untuk macam dia tempat dia buat rujukan. Kalau apa-apa dia akan pergi tengok, pergi Google ke apa yang dia boleh buat. Jadi kita kena sediakan benda-benda beginilah. Ini hanya satu future view daripada saya untuk nak buat supaya sekolah ini lebih berkesan dengan ICT-nya. Okey, yang ke-10, student voice
ada tak kita buat di sekolah? Ataupun kita pendapat-pendapat murid, suara-suara murid, ataupun setidak-tidaknya kita menyediakan parking lot untuk murid-murid. Nah, ini student voice. Perlu ada dalam TS25 ni, kita kena ada juga student voice ni. Ataupun kita boleh buat parking lot. Ada dulu permintaan cadangan supaya kita juga buat parking lot untuk guru-guru. Guru nak luahkan perasaan apa ataukah semua kita buat satu tempat untuk ini. Tapi saya rasa belum tiba masanya. Memang ada sekolah-sekolah sudah ada debur di kantin untuk parking lot ni untuk guru-guru. Jadi untuk guru-guru dan untuk semualah. Ini sebagai macam aduan kan? Bukan aduan lah sangat. Dia persoalan dia kan untuk membangunkan sekolah. Jadi ini macam manapun untuk student voice ni kita sediakan parking lot mungkin di antaranya tempat-tempat tertentu supaya budak boleh memberi persoalan, memberi pendapat dan sebagainya. Okey. Selain daripada itu, nombor 11, saya nak ingatkan sekali lagi pada guru-guru dalam penulisan, dalam penyampaian PDPC sama ada di kelas atau di secara online atas talian apa semua. Okey, pemahaman ataupun penjelasan tentang objektif dan juga kriteria kejayaan perlu di-highlightkan. Penulisan objektif dan kriteria kejayaan. Kalau kita di kelas, penulisan objektif ni hendaklah ditulis di papan tulis sebelum kita mula mengajar. Begitu juga kriteria kejayaan. Perbezaan objektif dengan kriteria kejayaan ini adalah dia sangat berhubung kait. Tetapi objektif ni lebih luas, lebih terbuka. Tetapi kriteria kejayaan ni dia lebih objektif. Okey. Contohnya objektif ni, dia cikgu ajar tajuk apa? Contohnya sains. Sains lah. Apa-apalah. Okey. Mengenali benda hidup. Murid dapat menunjukkan benda hidup dan bukan hidup. Contohnya begitu. Dalam kriteria kejayaan pula, murid dapat menyenaraikan dan menunjuk contoh 5 benda hidup dan menunjuk contoh 5 bukan benda hidup. Itu dia punya spesifiknya untuk kriteria kejayaan. Tadi itu untuk objektif, dia nak kenal benda hidup dan tak hidup saja. Tapi dalam kriteria kejayaan, dia kena letak bilangan, letak peratur, letak apa itu supaya kita dapat cam budak tu dapat atau tidak. Okey. Okey. Itu di antara yang perlu dilaksanakan. Dan satu lagi seterusnya adalah nombor 12 tentang penerapan kendiri sekolah dalam SKPM G2. SKPM G2 ni, saya ulang balik, kita kena buat penerapan dan mesti siapkan. Pada bila tu? Grace ada di sini ya? Dia ada apa tu Grace hari ni? Bulan 11 ni lah paling lambat. Dan kita kena buat balik semua. Dan untuk makluman cikgu-cikgu, sekiranya diminta nanti untuk menghantar salah satu. Bagusnya cikgu hantarlah, tak minta pun. Hantar sama saya pun tak apa. Okey. Buat satu grup cikgu untuk hantar satu salinan RPH tadi ataupun yang cikgu isi dalam dalam link tu, hantar, kemudian hasilnya itu cikgu letak juga. Okey, untuk apa? Untuk kita tak boleh nak masuk ke kelas nak buat penilaian sekarang. Ini masa kita pun suntuk. Kita tak tahu bila COVID ni akan beredar. Jadi, apa yang cikgu perlu buat, tolong hantar satu salinan, sama ada cikgu bagus kopi kah daripada link tadi. Cikgu Ainon, senang kopi ke tu? Boleh kopi ya? Bolehkah di kopi hantar? Untuk kita boleh save dalam PDF tu cikgu. Kita boleh save semua link tu yang kita isi daripada link JPN tu. Kita boleh save dalam PDF. Nanti saya tunjuk cikgu.
Oh ya, okey. Nanti ditunjuk. Kemudian cikgu tolong hantar kepada saya lah. Kita buat satu grup, setiap orang cek nama nanti. Kita tengok apa yang cikgu sudah buat, sama ada dalam penulisan objektif dan kriteria kejayaan itu betul ke apa semua. Kemudian kalau boleh hantar juga hasil kerja murid 1-2 pun boleh lah. 1 ke apa ke semua tengok. Kan? Okey. Jadi ini sebagai satu cara untuk buat pencerapan lah online. Kalau ada cikgu-cikgu buat meet ke nak jemput saya tengok ke meet ke apa kan okey juga. Kan sebab dalam kriteria dalam penulisan SKPM ni kita kena ada evidence semua. Okey, untuk penerapan kendali sekolah dan di antara standard 4 itu kita perlu buat pencerapan. Jadi macam mana saya nak mencerap sekarang? Baru dapat berapa orang pencerapan sudah COVID. Jadi untuk itu sekolah lain pun sama juga. Selain daripada berpandukan kepada data studio, ni balik lagi ni. Kan? Yang cikgu isi dalam link itu, cikgu tunjukkan juga. Itu penting. Kan? Data studio tadi tu. Untuk link-link cikgu kena isi dalam PDPR tadi. Jangan inilah, jangan cikgu pandailah, cikgu dah dewasa kan. Pandai-pandailah nak buat apa semua. Ini nanti Cikgu Samsul terangkan sikit. Okey. Okey, tu banyak. Saya pun boleh ni kali Sol nanti. Saya bagi yang saya punya ni dalam tu. Saya punya apa? Budak-budak punya PBL. Banyak tu. Dia orang buat jadi cantik. Okey. Kemudian yang seterusnya, yang ke-13, PDPR dalam musim PKP, semua guru terlibat tapi akan disusun mengikut satu, ini sudah saya sebut tadi. Semua guru terlibat dalam satu hari. Cikgu kata jangan kata, aku tak ada pun kali ini apa semua, banyak aku kena hari-hari. Tidak cikgu. Kalau cikgu lain boleh mencadangkan hari-hari pakai jadual biasa lagi tu, dia cadangkan pakai jadual biasa, lagi dahsyat cikgu. Kan? Tapi kita tak ambil irau, tak ambil tindakan dengan menggunakan jadual biasa. Tapi kita nak guru-guru itu semua terlibat pada setiap hari yang ada PDP. Bukan yang ada, setiap hari persekolahan. Okey. Satu mata pelajaran je sehari. Okey, kemudian seterusnya tahniah kepada guru-guru yang telah pun mengikuti kursus orientasi tahun 6 ke KSSR tahun 6. Jadi pada yang tak isi, tak ikut lagi, tolong ikut. Saya rasa sekarang dah penuh ni ataupun semua dah ikut kan. Sebab kita dah dapat 100% peringkat PPD. Tapi PPD tak tahu lagi peringkat sekolah ni masuk atau tidak kah. Okey. Okey, jadi itu di antara kursus orientasi tahun 5. Kemudian saya nak bagi tahu juga Rohaya ada di sini di sekolah ni. Permohonan RMT bagi tahun 2021 ni. Dia ingat sudah buat. Kemudian lain-lain itu kita akan tengok dari masa ke masa. Saya akan panggil mungkin 2 minggu kalau kita ada perkara-perkara penting nak disampaikan, mungkin kita akan buat meet 2 minggu sekali lah, supaya maklumat-maklumat cikgu dapat dengan jelas, cikgu dapat faham apa yang perlu dibuat. Okay? Jadi kita tolong bekerja dengan gembira, tolong enjoy, menghargai you punya kerja dan enjoy dengan you punya kerja. Kalau saya nak mengeluh, cikgu banyak sudah saya nak mengeluh ni. Paling banyak saya boleh mengeluh. Tapi saya cuba enjoy. Saya cuba buat. Bukan sebab apa? Sebab saya ingat lagi tadi tu. Ingat saya punya bacaan, ingat saya punya apa yang kawan hantar apa semua. Kan? Jadi semua saya kena bersikap positif. Sebab ada beberapa orang tak terlibat pun ada sebabnya. Dia cuba tunjuk komitmen tapi mungkin ada benda-benda yang menghalang. Ada benda-benda yang tak boleh. Jadi takkan selama-lamanya benda itu tak boleh.
Kemudian satu lagi, saya nak, ini cikgu bukan paksaan, ini last lah. Sebelum Samsul tunjukkan apa yang nampak dalam nanti, apa yang dia nak tunjukkan tadi. Okey, saya baru kemarin dulu, kami datang ramai-ramai sini. Bukan ramai sangatlah, jangan cikgu kata ni tak mematuhi SOP. Kami mematuhi SOP semua ni, kan, yang datang ni. Okey, semua berjarak, masing-masing ada tempat yang dia pergi, kemudian ada semualah mematuhi SOP. Terima kasih pada yang datang tu. Memang tak buka semua orang, tak panggil cikgu-cikgu datang ramai, kan. Yang datang tu sajalah yang buat kerja sikit, dan kita nak buat sebenarnya nak kemaskan kawasan Dewan tu. Okey, kemaskan kawasan Dewan, dan agar kawasan itu boleh digunakan untuk murid-murid duduk, membaca dan juga sebagainya. Bagi cantiklah kawasan tu sikit. Supaya dia dapat kawasan terbiar itu, yang kotor itu jadi baik. Dan Cik Hamdan, terima kasih Cik Hamdan datang, dia pakai tembak tu kasih bersih. Kalau cikgu tengok bersih. Yang lepas ni mungkin ada lagi lain kita boleh buat. Cuma pada hari kemarin tu simen tak ada, kita tak boleh teruskan. Simen itu bukan alasan kita sebenarnya. Simen ini memang semua tempat tidak ada. Saya sudah sedialah untuk mendapatkan bahan tu, tapi banyak tempat kita cek tak ada. Yang ada pun ada satu tempat tu mahal lagi kan. Kemudian satu lagi tu dia bagi had, Ya, kita GB. perlu 10 kampit lebih. Mahal kan kan? Ya, GB. So dia mau kahwin lagi. Dia Ya, mau Kak. ada kahwin punya. Oh ya Kak, dia mau kahwin lagi, betul. Tak boleh Ya, ambil GB. simen. Tak boleh Bukan ambil campur simen lagi saja, dengan mesti ambil pasir. pasir batu lah. Ya. Ya. Tak payahlah kalau dia banyak-banyak ceritanya, kan? Ya. Okey, tak apa. Kita pun bukan terdesak sangat benda tu, kita boleh tunggu. Okey. Bila sebut pasal keceriaan, keindahan, kecantikan tempat tersebut, saya rasa satu benda penting saya nak buat. Entahlah, ini cadangan, bukannya saya kata itu mesti buat, tidak. Okey. Tempat kerusi itu kita nak letak awning, cikgu. Setiap kerusi itu, setiap bangku panjang tu, tepi dewan, dekat kembangkan bilik guru tu, kita tempat letak kerusi sekarang, kita nak simen, kasih rata, kemudian kita nak letak awning. Setiap kerusi itu satu awning. Curve ke apa ke tak kisahlah. Cuma kita tak tahu kosnya lagi. Dan kita tidak ada sumber keuangan untuk itu. Sumber keuangan kita sudah dibagi-bagi untuk lain apa tu semua sudah dibagi. Itu tiba-tiba aja rasa macam perlu benda tu, sebab kita sudah memohon untuk penyelenggaraan Anjung Nilam tu. Sudah pun dihantar BQ ke JPN untuk penyelenggaraan, bukan naik taraf, dia penyelenggaraan saja. Kita nak tukar dinding, tukar bumbung apa tu semua di Anjung Nilam tu. Dan Anjung Nilam tu insya-Allah kita akan gunakan, Cikgu Serena ya, kita akan turunkan pusat sumber daripada atas ke situ di Anjung Nilam tu. Dan kiri kanan Anjung Nilam tu kita akan buat bangunan. Ini perancangan lah cikgu, kita tunggu JPN. Banyak yang ini kita tunggu pada peruntukan. Kiri kanan itu kita akan buat satu dia punya wings lah, sayapnya, supaya di situ kita boleh letak kerusi untuk murid-murid duduk ataupun ibu bapa datang juga untuk santai-santai sambil membaca di situ. Jadi untuk sebelah tu, yang di depan dewan tu mungkin boleh guna, dan tempat yang saya kata bangku-bangku panjang tadi kita letakkan juga awning yang bertutup lah, bagi cantik sajalah, bagi cantik, kemudian berlindung. Saya nampak macam cantik kalau lorong tu diadakan begitu. Macam kalau kita pergi London, kaki-kaki limanya itu kan dia ada satu macam, ada macam tempat-tempat payung-payung sepanjang kaki lima untuk orang minum-minum tu. Saya nak cantiknya begitu. Cuma bila peruntukan disebut, saya teringat ini cadangan. Nazirah ada kan Nazirah?
Saya ada cakap juga sama cikgu yang ada itu. Ini cadangan lah, bukan paksaan. Kalau cikgu kata tak boleh lah. Ini bukan duit saya, kan? Duit cikgu. Kita tak pergi mana-mana dan kita tak buat jamuan tahun ini untuk tutup sekolah. Jamuan akhir tahun, KKS ni. Jadi kita sudah bayar banyak apa tu semua. Ini cadangan saya lah kan. Hanya untuk nak bagi tahu je. Kalau cikgu kata tak setuju, cikgu bincang lah. Jangan kata apa nak ambil duit ni. Tidak. Cikgu kena faham. Boleh tak kalau duit itu digunakan untuk peruntukan kita buat owning tu je. Ada 9 tempat. 9 blok, 9 lot. 9 kerusi. Setiap kerusi satu itu. Nah itu cadangan. Nanti cikgu boleh bincang di peringkat KKS lah. Kalau cikgu kita tak setuju, tak boleh, ini duit kita apa semua, duit tu tak ke mana juga, kan? Cikgu cuba bincangkan. Sebab saya pun sudah cakap lah sama cikgu-cikgu tadi yang ada di situ, boleh tak kalau ini digunakan untuk itu. Kita sebab duit kita ada dan kita tak buat apa pun, jadi baguslah kita sumbangkan balik untuk sekolah. Kan? Okey. Jadi KKS pun nanti kita tengoklah apa yang KKS boleh cakap. Adakah KKS tu menerima pendapat majoriti tentang itu? Kan? Ini terpulanglah. Okey. Saya serahkan kepada pengerusi dan juga guru-guru semua. Okey. Dan tak lama lagi lah. Sudahlah kan? Itu di antara apa yang saya nak percakapkan. Saya ulang balik, plan strategi organisasi dan juga alat tuju sekolah. Alat tuju sekolah ni kita tetapkan dan kita bergerak buat sehingga jadi. Kemudian analisis SWOT dan juga kosmetrik dan juga OPPM serta pintas. Ini nak kena kita duduk semua kena tengok macam mana nak buat apa itu benda yang saya sebut. Kemudian pemantauan kena dilaksanakan. Pemantauan ini akan terus dilaksanakan dalam bentuk apa sekalipun, dalam bentuk apa program, dalam bentuk apa saja yang projek-projek yang kena buat dan juga arahan-arahan, tugasan kena ada pemantauan dan evidence. Kemudian perbelanjaan untuk wang-wang peruntukan khas termasuk Bistari Solat dan TS25 kena buat, kena belanja, PCG. Kemudian learning walk dalam PLC dijadualkan dan wajib pada semua pentadbir serta ketua panitia dan guru-guru untuk sama-sama terlibat. Kemudian project based learning PBL buat dan beri penilaian yang jelas yang boleh asal budak tu buat dia mesti dapat 3 lebih lah. 3 kan? Okey, kemudian pentaksiran bilik darjah jangan ada 1 dan 2. Cuba bimbing murid supaya boleh jawab hingga dapat D3. Dia boleh buat, okeylah dapat 3. Okey. Kemudian pembestarian ICT. Okey. Kemudian data studio yang boleh melihat kehadiran guru mengajar sebagai co-business dia lah. Dan kalau tak mengajar, tak buat, termasuklah dalam pengisian link sebagai satu bentuk RPH tu dia tak buat, maksudnya dia tak mengajar. Itu yang akan menjejaskan prestasi dia. Okey, kemudian penulisan student voice. Student voice sama dengan parking lot. Kita cuba wujudkan nanti. Kemudian penulisan objektif dan kriteria kejayaan. Cikgu kena bagi perhatian dalam ini. Penulisan objektif dan kriteria kejayaan untuk memulakan sesi pengajaran. Okey, seterusnya PKS, penarafan kendiri sekolah dalam SKPN G2. G2. Semua cikgu kalau boleh milikilah. Ada berapa muka surat je ni, boleh photostat murah sikit kot kan. Untuk rujukan. Sekurang-kurangnya cikgu mempunyai standard 4 dalam simpanan. Okey, kemudian PDPR. Musim PKPB ni semua guru terlibat tapi kita susun mengikut bilangan guru. Setiap guru terlibat 1 mata pelajaran untuk sehari. Okey, kemudian kursus orientasi tahun 5, Tahniah. Kemudian HEM untuk permohonan RMT bagi tahun hadapan. Okey. Itu saja.
sekali lagi saya terima kasih kerana kita telah pun cuba mengurak langkah untuk membangunkan sekolah SK Kepayan dan kita tengoklah apa yang dimaksudkan dengan apa yang saya cakap tadi dalam data studio kah, Samsul? Data studio kah apa nak tunjukkan tu? Okey, kita serahkan pada Cikgu Samsul lah. Okey, so, teruskan. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Besar. Semua guru-guru yang ada. Untuk makluman Cikgu, sebenarnya saya waktu yang meet yang hari itu yang cancel. Samsul, good morning. Ya. Hai. Dengar suara saya? Dengar. Okey, sekejap je ya. Kami rehat sekarang. Saya masuk sekejap untuk ada beberapa perkara. Sekejap, mana saya? Baik. Macam mana minimize ni? Okey, Grace. Sekejap ya, 5 minit. Okey, salam sejahtera. Salam sejahtera kepada Guru Besar dan semua guru. Selamat berjumpa kembali. Maaf saya tidak dapat ikut tadi. Kami rehat dan ada beberapa perkara saya perlu beritahu. Apa yang GB beritahu tu nanti tolong siapa yang rekod bagi saya. Okey, ada yang sudah dimedikan. Cikgu Rohana, terima kasih. Okey, beberapa perkara yang perlu ambil tindakan segera oleh guru-guru kita. Okey, terima kasih kepada yang sedang menjalankan PDPC yang berasaskan di rumah ya, PDPR ya. Terima kasih sebab kita sudah pun capai 70% dan GB mau 100% untuk libatkan semua guru sebenarnya. Jadi untuk itu saya mau sesiapa ada kelapangan tambahan boleh, cuma jangan clash dengan murid-murid tertentu. Mungkin ada guru mengajar BM pada kelas tersebut, ada guru masuk matematik contohnya jadi clash. Okey, itu jadual untuk keseluruhan nanti saya keluarkan sebab memang kesetukan masa saya belum buat lagi itu jadual yang melibatkan seluruh 74 orang guru ya, kecuali Wong Swina. Okey, yang keduanya adalah terima kasih kepada semua guru yang telah melaksanakan kursus orientasi tahun 5 ya, yang semua subjek sudah dilaksanakan 100% sebelum 30 hari bulan Oktober. Terima kasih ya. Okey, yang keduanya adalah keberadaan guru. Ini ditegaskan keberadaan guru. Ini memang kita berada di rumah. Sekiranya cikgu keluar merentasi daerah ataupun negeri, cuba maklum dengan ketua jabatan ya, sekolah perlu tahu juga di mana keberadaan cikgu-cikgu. Kalau daripada zon merah tu kena kuarantin dan sebagainya, kita ikut prosedur lah ya, masih terikat dengan SOP berikut. Okey, yang keempatnya adalah PBBP, iaitu e-prestasi. Okey, minggu ni adalah minggu akhir pengantaran semua eviden yang diminta. Okey, saya mohon cikgu-cikgu sudah pun berurusan dengan PP1 dan PP2 secara temu bual ataupun terpulang pada kamu apakah platform yang kamu hendak memakai dan mesti berhubung antar sebelum minggu ini. Saya bagi kalau Jumaat sebab kami mau pelaraskan itu bukan markah tapi kena pergi satu persatu ya. Dan kalau saya akan nilai setiap guru tu kita tahu sudah kan. Jadi Januari hingga November ya. Termasuklah PDPR yang kamu sedang lakukan sekarang ni aktif ya. Kemenjadian murid itu adalah daripada kemenjadian guru. Saya sangat teliti dengan itu. Jadi yang masih belum antar tidak berurusan tolong ya, tolong antar. Lepas tu okey, pengantaran hasil kerja murid saya makan dan hasil kerja murid ada juga guru tanya macam mana nak mereka pergi photostat di sekolah simpan. Boleh cikgu, cuma jaga SOP yang supaya kalau ibu bapa datang tu kita letak macam jadual lah siapa yang hantar, siapa guru yang patutnya, jangan 100% serahkan kepada AKP di sekolah kita ya. Okey.
Okey, pencerapan. Ada yang tanya macam mana nak cerap. Itulah cikgu saya bilang. Dari Januari hingga November, pentadbir sudah tahu. Ya, bagaimana kita punya PDPC dan sebagainya, bukan hanya untuk satu hari itu kita letak dia 100% atau kita bagi terus tahap 4, tidak ya. Okey, maka memang kita akan bagi tinggi bagi murid-murid guru-guru yang telah melaksanakan, yang akan melaksanakan ya ini sampai bulan kami akan simpan sampai bulan 10 November. Tapi untuk di peringkat sekolah ialah sebenarnya peringkat sekolah 6 hari bulan 11 ya. Jadi kami akan simpan sampai 10 hari bulan 11. Tolong ya cikgu. Okey. Okey, dan jangan lupa isi link PDPR itu setiap hari. Kalau boleh setiap guru isi sahaja. Okey, ada juga sekolah yang melaksanakan agama Islam setiap hari. Kalau saya moral 1 minggu 1 kali pun susah juga saya masuk. Saya masuk juga sebab kami kuliah terus habis. Malam buat saya punya murid pun ada juga yang belum saya detect. Ya, sudah dapat masuk sebab ada problem. Jadi kita masuk dulu. Ya cikgu, seperti yang JB bilang tadi. Okey. Yang berikutnya KPKP semua 12 KP itu tolong uruskan ke PCG kamu yang masih lagi belum disentuh. Ya, okey. Bagaimana hendak membelanjakan PCG-nya tu, okey, kita boleh buat sekarang ni dalam masa PKP ni kita boleh uruskan quiz, okey, pertandingan, game, projek muda, okey, mengurusi EPBL, dan kita juga boleh dapat markah dan kita boleh buat menilai murid-murid tersebut di masa yang sama, boleh juga spend PCG kita. Boleh juga beli hadiah-hadiah untuk menggunakan PCG kita lah. Ya, untuk itu saya mahu semua KP-KP tolong bergerak. Ya, ada KP yang belum lagi kecuali sejarah Latania sudah pakai separuh. Ya, yang lain saya nampak masih sikit saja yang penuh. Ya, nanti kita kena jawab macam tahun lalu, tahun 2019. Ya, okey. Dan KP-KP saya mahu kalau sudah bersedia, kalau ada masa, tolonglah buat plan strategi yang JB minta masing-masing. Ya, plan strategik, plan tindakan dan plan operasi bagi tahun 2021. Ya, okey. Yang seterusnya yang saya catat ni adalah peperiksaan akhir tahun. Sebenarnya kita tidak boleh adakan. Setengah sekolah mereka adakan juga. Mereka print out ya dan hantar ibu bapa bawa ambil dan buat di rumah. Tapi keesaan dan kebolehpercayaan saya rasa tidak begitu galakkanlah. Oleh macam mana pun saya akan berbincang juga dengan pihak dengan JB dan sebagainya untuk mengadakan tarikhnya adalah 17 hari bulan 11 peperiksaan akhir tahun kita. Tapi kita akan tengok bagaimana kita nak ambil markah daripada PBD dan sebagainya. Saya akan umumkan nanti. Okey, sama juga pentaksiran PBD 17.10 kalau boleh semua selesaikan. Sepatutnya Cikgu Muhammad Syam sudah kutip ya data PPD yang telah akhir pada bulan 10 iaitu 30 hari bulan 10 tu akhir sudah ada dan semua guru-guru dan KP sudah tahu tahap murid kita. Dan memang seperti JB kata dan JPN mahu memang kita akan sifarkan TP1 dan TP2 ditiadakan sekolah. Kalau ada, kecuali dia ada kes-kes khas lah. Itu kalau ada kes-kes khas, rujuk pada Puan Ainul. Ya, okey. Majlis graduasi yang dalam sepatutnya 8 hari bulan 12/8. Catat sahaja, nanti kalau ada apa-apa cara kita akan beritahu dari masa ke semasa ya. 8 hari bulan 12 ya. Peperiksaan akhir tahun 20/11 bulan ini. Majlis graduasi 8/12. Majlis anugerah cemerlang juga ya 10 hari bulan 12 letak saja. Mana tahu kita buat ada cara okey kita letak sebab ini sebagai panduan kita untuk bertindak iaitu ketua-ketua atau penyelaras tu bolehlah hubungi ya. Kita boleh buat mesyuarat dan sebagainya untuk bagaimana cara memfikirkan bagaimana cara untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya jalankan pada akhir tahun ini ya.
Okey, dari pendaftaran tahun 1 dan pendaftaran tahun 2 hingga tahun 6 kita bagi tahun hadapan mungkin minggu pertama dan sebagainya. Kita tengok bagaimana pandemik COVID ni ya. Okey, jadi pendaftaran untuk tahun ini tahun 1 dan pendaftaran prasekolah juga termasuklah pendaftaran 2 hingga 6 tu kita tangguhkan. Okey. Okey, apa lagi ya? Okey, dari saya itu sahaja. Okey, buat masa ini yang kita nak habis minggu ini adalah PBP. Okey, PBP tolong hantar bahan-bahan yang diminta yang seperti yang diberitahu oleh GB. Dan saya mau semua KP, semua guru berurus dengan PP1 dan PP2. Lepas tu nanti kita jangan kesal ya sebab semuanya daripada kita. Saya sempat 6 orang. Dari 6, 3 tiada RPA, syarita dan bahan dan suruh rujuk belum lagi. Jadi daripada kita juga nanti jangan kita kata tidak markah tu tidak apa dan ni. Memang kita membagi terbaik untuk semua guru-guru. Tahniah dan teruskan kecemerlangan cikgu ya. Terima kasih. Terima kasih Zamsul, boleh teruskan. Terima kasih guru. Alright. Okay, terima kasih cikgu. Alright. Okay. Saya teruskan ya cikgu. Pertama sekali saya mau kongsikan beberapa benda yang untuk detail maklumat kepada cikgu-cikgu. Okey, pertama sekali saya mau tunjukkan dengan cikgu sebenarnya apa yang guru besar maksudkan berkenaan dengan data studio. Sebenarnya data studio ni linknya ni berdasarkan laporan-laporan ni. Ada satu laporan yang guru besar bagi yang latestnya daripada DPN daripada PPB itu berkenaan dengan laporan keseluruhan pelaporan PDPR. Okey, so di bawah di ujung sekali slide PDF tu dia ada bagi link sebenarnya. Okey, so di sana guru-guru sebenarnya boleh masuk untuk tengok, tapi dia digalakkan sebenarnya dia sebenarnya untuk tujuan untuk pemantauan sahaja di sana. Dia bukan data yang latest. So saya bagi tengok dengan cikgu apa yang berlaku di dalam sana. Okey, ini dia panggil data studio. Cuma hari ini sebab orang belum dia ada 2 page ni. Dia satu page satu untuk sekolah menengah. Dia second page dia untuk sekolah rendah. Cuma hari ini orang tidak buka lagi sebab mungkin hari ini dia running untuk PDP hari ini. So di sini dia ada dua. Nanti saya akan bagi tengok di dalam slideshow. Data di sini dia akan boleh tengok siapa guru yang isi. Cuma dia punya update setiap 2 jam saja baru kita boleh update. Contohnya dia biasa update jam 8, jam 10, jam 12, jam 2 petang, jam 4, jam 8 malam sampai jam 10 malam. Kadang-kadang sampai jam 12 malam pun dia update juga data. Okey, itu yang pertama pasal data studio. Cikgu boleh nampak. Okey. Itu pertama berkenaan dengan data studio. So di sini dia akan bagi nampak paparan nama guru, berapa kali PDP. Dia ada 2 benda yang dikira dalam peratus JPN ni cikgu. Yang pertama, dia kira peratus kehadiran kita, peratus bilangan guru yang terlibat hari itu per jumlah keseluruhan guru. Okey. So saya tunjukkan perkara ni dia berlaku begini. Itu kenapa? Sedikit imbasan dulu sebelum dia pergi ke situ. Saya tunjukkan dengan cikgu-cikgu. Ini mungkin remind dia balik kepada cikgu. Kita ada ini antara cara dalam PDPR ataupun pendekatan yang kita boleh guna sepanjang PDPR ni. Dia ada kaedah. Ini boleh tengok di modul yang diberikan sebelum ni. Memang benar diajarkan dan dia ada dalam bentuk PDF juga. Ingat saya yang penyampaiannya lebih menarik lah. So dalam talian, luar talian, offsite, modul ataupun berdasarkan projek. So benda-benda ni dia ada pilihan dalam sana sama ada online ataupun offline kita mau buat. Okey. So ini cikgu boleh baca nanti. Saya bagi imbasan sesudah selalu saja yang ni. Pendekatan dalam talian tu apa, luar talian. Ini boleh rujuk. Cikgu Seneranjit ada post benda ni dalam bentuk slide hari tu. So saya tengok benda ni lebih mudah untuk faham lah. So untuk cikgu lebih faham apa kaedah yang sesuai untuk kita punya kelas. Okey. So ini data-data yang saya sempat kutip daripada data studio tu. Ini contohnya data ni pada 26 Oktober hari itu jam 10 malam. Okey, setiap guru sebenarnya untuk makluman cikgu, sistem dalam data studio yang dibuat tu bila berlaku, contoh macam dalam kes ni Cikgu Ismail isi 2 kali, dia tetap dikira satu orang guru. Untuk kiraan peratus guru yang terlibat hari itu, Cikgu Ismail ni tetap dikira sebagai satu orang guru dalam hari itu. Dia tidak kira
orang. Dia kira per jumlah guru yang terlibat mesti guru berbeza untuk hari itu. Oke. So ini data studio yang ini masa kalau untuk data studio itu dia hanya kira masa itu yang keseluruhan saja. Maksudnya dia hanya kira keseluruhan yang semasa. Cuma bila dia buat analisis nanti, ini masih dalam data studio juga. Dan the latest yang kita punya kelas hari Jumaat hari itu, ini yang kelas yang hari Jumaat, dia update pada 31 pun orang masih update juga data itu. Sampai jam 2 petang kemarin. Sampai hari Ahad saya ingat itu 2 petang pun dia masih update data itu. Dan kita hanya capai 53. Oke. So saya tunjukkan, ini data kasar. Data studio ini dia hanya data kasar saja. Dan bila dia sampai ke PPD nanti, orang akan analisis benda itu ikut kiraan begini. Ini yang kiraan-kiraan yang diberikan oleh ada P1C, ada GBC itu saya tengok macam mana orang kira sebenarnya. So untuk kiraan peratus guru tu, contoh the latest ini yang kita baru nampak hari itu 28 hari bulan, dia kira 52 dulu sebelum ini kita rekod guru kita 76. Hari itu yang the latest kita rekod saat minggu ini 74 orang guru. Okey. So di sana dia kira sebenarnya 70.27. Untuk makluman cikgu, sebenarnya kita tidak sampai 20 ke 70 pun sebenarnya. Okay. Saya bagi tengok apa yang berlaku. Kenapa saya cakap tidak sampai 70? Data yang JPN PPD bagi itu, dia tulis sini 52/74, 70.27. Tapi sebenarnya kalau kita rujuk analisis setiap guru yang isi, ini saya mau kena fahamkan cikgu macam mana sistem ni dia bergerak. Okay. So bila cikgu perasan ni nama-nama guru, contoh macam cikgu Nadira isi pada tanggal 28 tu, dia isi 5 kali tau. 5 kelas yang berbeza. Tetap dia dikira sebagai satu orang guru. Cuma kiraan hari tu dia kira 52, dia miss satu kiraan. Konajasan sebenarnya isi 2 kali masa. Cuma dia kira Konajasan ni kira 5, dia kira 2 orang. So that's why dia punya kiraan sampai 70. Sebenarnya kita 28 tu hanya 69% saja, kita tidak sampai pun 70. So, setiap kali cikgu isi, untuk makluman cikgu, sebenarnya link tu dia isi satu borang Google Form, dia boleh isi 3 subjek di sana. Maksudnya kalau hari itu cikgu mengajar lebih daripada satu subjek, kita boleh guna Google Form yang sama untuk isi subjek yang kedua ataupun ada subjek yang ketiga. Kalau cikgu ada subjek yang keempat, baru cikgu masukkan subjek keempat tu, buka baliklah link tu masuk dia. Okey, sebab satu Google Form tu boleh isi sampai 3 subjek. Tak perlu isi berasingan. Kalau cikgu berasingan 3 subjek, lepas tu 3 kali cikgu isi link tu, cikgu buka, cikgu tutup, submit, lepas tu buka lagi, submit lagi, tetap cikgu dikira sebagai satu juga. Untuk analisis jumlah guru tu tetap dikira satu. Okey, alright. Ini supaya cikgu faham konsep perkiraan Google Form tu. So, saya mau tunjukkan di sini, apa punca, kenapa kita tidak capai, kalau kita tidak capai 70. Sebenarnya bukan sebab kita tidak capai ya, sebab cara kita isi link tu, sebelum ni kita hanya isi link berpandukan kepada jadual kita. Okey, maksudnya setiap hari kita hanya isi link, kalau kita ada jadual hari itu baru kita isi link. Tidak salah sebab kita faham begitu. Cuma sebenarnya benda ni pertama dia kira bukan berdasarkan JPN dengan PPD, dia bukan per kepada orang tidak tengok jadual kita itu, maksudnya setiap kiraan dia tu dia tidak tengok berapa guru yang terlibat untuk PDP hari ini, sebab JPN tidak ada data yang jadual kita hari-hari itu, dia tidak ada. Dia hanya ada data keseluruhan guru setiap sekolah itu saja. So automatic system tu kalau hari itu kita tidak masuk, maksudnya kita dikira tidak hadir lah dalam PDPR, kita tidak ada buat lah pengajaran hari itu, automatic kita tidak membantu pun peratus untuk sekolah hari itu. Itu maksudnya. So kiraan dia untuk kita capai 70%, setiap hari kita mesti ada 50, sekarang kita 74 sudah. So kita mesti ada minimum 52 orang guru isi link tu setiap hari. Dan 52 orang tu mesti guru yang berbeza. Kalau ada guru yang sama, dia tetap tidak dikira, dia tetap dikira satu orang guru. Cuma kalau makin ramai guru masuk, dia membantu dari segi jumlah PDP. Itu dia ada 2% yang dikira oleh JPN, satu penglibatan guru, satu penglibatan dari segi PDP berlangsung. Dia ada 2. Cuma yang sekarang saya mau tunjukkan ni macam mana, kenapa kita tidak capai 70% untuk penglibatan guru. Sebab dia bukan per dengan jumlah jadual setiap hari itu, dia per dengan jumlah keseluruhan guru. So kalau 30 orang hari ini guru mengajar, 30 orang tu sekali, dan guru tu mengajar banyak subjek, sampai 50 pun dikiranya, tetap tu 30 orang saja yang dikira sampai 50 dan per 74 guru di sekolah kita. Okey. So yang sama, yang itu yang pertama. Kenapa kita tidak capai? Sebab kita tidak sampai 50 lebih orang setiap hari kita isi sebelum ini. Okay, yang kedua, guru yang sama isi link lebih dari sekali.
Ini yang berlaku, yang itu yang jadi merah-merah data tuh. Merah tuh data tuh bila kita isi lebih daripada sekali, sebab orang akan kira kita sebagai satu orang. Dia tidak ada masalah ya, cikgu isi banyak kali, tidak ada masalah. Cuma dia tidak membantu apa-apa pun. Kalau borang tuh boleh pakai 3, satu orang boleh pakai 3 kali, tapi cikgu isi 3 kali link tuh berbeda. Cikgu isi sekali subjek pertama submit. Lepas itu subjek kedua buka link lagi, isi submit lagi. Subjek ketiga cikgu buka link itu submit lagi, tetap dikira satu. Sedangkan satu Google Form tu boleh tiga subjek yang berbeza ataupun 3 subjek yang sama tapi tahun berbeza, kita boleh guna Google Formnya satu Google Form pun tidak ada masalah. Oke, itu yang kedua. Punca ada. Yang ketiga, kita hanya isi link mengikut jadwal. Sedangkan sebenarnya yang berlaku sekarang, kita buat punya interaksi dengan murid hampir setiap hari. Contoh, saya mau bagi contoh. Contoh hari ini saya mengajar matematik. Esok saya ada kelas matematik di tahun 6. Tapi kerja yang saya buat hari ini sebenarnya tidak semua murid hantar hari ini. Ada murid yang hantar esok, ada mungkin hantar lusa, ada yang mungkin murid buat pada hujung minggu saja. Dan still interaksi itu kita berlaku dengan murid. Maksud interaksi ini murid masih hantar kerja dan kita semak, kita respon atau kita bimbing murid itu pada hari yang bukan kita ada dalam jadual PDPR. Dan sebenarnya itu dah menyebabkan kita hanya isi pada ada jadwal, bila tidak ada jadwal kita tidak isi. Sedangkan interaksi itu berlaku pada hari itu, setiap hari, hampir sampai saya tengok ada guru yang cantik juga yang Aslina, sampai hari Jumaat, Sabtu Ahad pun masih ada lagi parents yang minta untuk buat hantar kerja itu pada hari Minggu sebab tekangan dari segi kemudahan. Ya, telefon ada yang berfungsi lagi kan, mak bapak dia kerja. Oke. Dan yang terakhir saya mau bagi tahu kenapa, sebab PPD atau GPN orang kira peratus bukan ikut jadwal harian kita aja kok. Dia tidak tahu pun kita punya jadwal hari ini kita ada apa, tahun 4 ada apa, tahun 1 ada apa. Dia tidak pun, dia tidak efek dengan jadwal pun, orang tidak tahu pun jumlah. Orang hanya tahu jumlah keseluruhan kita saja. So dia assume, PPD akan assume bila hari itu 30 orang saya guru SKKK yang isi link itu. Maksudnya dia assume hanya 30 orang saja per 74 guru yang mengajar hari itu. Yang lainnya dia assume dia tidak mengajar. Sedangkan yang bakinya itu 34, orang still ada interaksi dengan murid, orang still ada buat PBL, still buat modul, tapi orang tidak ada rekod dalam link. Oke. So cadangan dia, ini based on apa yang sudah kita tahu tadi. Oke, so kita putuskan. Ini cadangan ini sebenarnya ada yang guru-guru sudah tahu juga, hari itu yang first taklimat yang masa gitu cancel saya teruskan ini untuk guru-guru yang ada hari ini. So kita putuskan macam gini untuk mudah. Ini yang betul aja, ini cara yang saya mau tunjukkan ini adalah cara yang tidak melanggar integriti dan memang betul kita boleh buat dengan cara ini tidak menyalahi apa-apa. Kita punya profesional pun tidak menyalahi dari segi kita siling itu pun tidak salah. Oke, yang pertama. Cara dia yang pertama, untuk guru-guru yang sudah buat PBL atau modul, saya nampak ada guru yang sudah bagi PBL, matematik pun sudah ada, saya tengok subjek agama pun ada. Mana-mana subjek yang sudah bagi modul, sama ada dalam bentuk modul dengan murid ataupun PBL, projek dengan budak yang bertempo. Selalunya PBL ini, ataupun modul kita tidak akan bagi sekali, dia ada tempo masa, seminggu, ada 2 minggu, macam matematik sampai sebulan itu kerja. Murid kena buat. Jadi, cikgu isi juga link tu setiap kali, contoh macam hari tu cikgu tiada jadual dalam PDPR. Okey. So hari tu cikgu tolong isi link tu. Guna apa cikgu isi link tu? Rujuk kepada yang modul semasa tu, yang modul yang kita bagi dengan budak ataupun PBL yang kita bagi. Interaksi kita dengan budak pada hari itu merujuk kepada interaksi yang merujuk kepada modul ataupun PBL. Kita boleh isi link tu di sana. Okey, itu yang pertama. Ini cara macam mana kita mau bantu sekolah untuk capai 70. Macam mana kita mau capai 50 lebih orang guru setiap hari isi 70. Dan kita boleh sampai 98 men. 100% memang confirm tidak capai sebab kita masukkan kiraan dalam sana. Si Wong punya data pun masih ada di sana. Jadi level 74 itu keseluruhan guru. So, kita akan capai mungkin 98 sampai 9 kalau semua orang isi setiap hari link tu. Ini yang pertama, ini kaedah yang betul sebab rata-rata ada benda ni sudah berlaku dan sudah dibuat. So selama ni kita tidak pernah isi link untuk laporan untuk PBL ataupun modul dalam link. Sebenarnya boleh isi, itu tidak salah sebab itu memang kita buat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau cikgu tidak ada buat modul, ini cara yang betul yang kedua. Kita isi link berdasarkan rekod penghantaran atau penglibatan murid mengikut hari atau tarikh tugas yang dihantar. Contoh saya bagi contoh hari ini. Hari ini saya mengajar matematik tahun 6. Okey. So hari ini saya ada 30, contoh saya ada kelas tu 30 orang murid hari ini. Okey, tapi yang buat ikut Google Meet tadi dalam 10 orang saja, 10 per 30. Selepas tu saya buat follow up. Saya buat follow up kelas tu, saya bagi kerja tu di grup. Yang lain-lain yang tidak dapat ikut kelas hari ini, diorang akan buat soalan tu juga. Diorang tengok video link YouTube yang saya bagi, diorang buat balik kerja tu. Dan ada yang akan respon, benda tu esok ataupun lusa. So caranya macam mana? Hari ini saya ada matematik, besok saya tidak ada matematik untuk kelas 6. Okey, dan kebetulan besok mungkin contohnya saya tiada kelas pun untuk PDPR. Tapi macam mana saya akan isi?
hari ini saya isi yang hantar 10 tuh dulu. Yang mana 10 orang yang terlibat itu saya akan isi 10/30 yang terlibat hari ini. Itu dia untuk kelas itu. Besok saya akan isi link tuh untuk yang hantar esok. So mungkin ada baki lagi 10 orang ataupun 15 orang hantar. Jadi 15/30 untuk hari esok. Tapi tariknya esok. Sebab bimbingan itu berlaku, tugasan itu diantar pada hari esok. Kita kira hari semasa murid itu hantar. Nah, ini cara betul. Ini tidak salah. So kita memang PDPR mustahil dia akan sampai 90%. Itu sangat-sangat kalau kita tulis pelibatan murid 25/30 satu hari itu kepada kita buat online itu sangat-sangat nampak kita tidak, itu memang menipu lah, senang macam kita tipu lah sebab benda itu mustahil akan berlaku. So realitinya memang ada budak mungkin pada hari ini hantar 1, mungkin ada 2, mungkin ada 5. Oke, dia bergantung kepada kiraan. So kita kira berdasar kalau hari-hari baru ada hantar hari itu ikut itu kiraan yang betul itu dan itu tidak isi di link ikut hari yang dia hantar. Ini tidak salah dan ini confirm membantu peratus peningkatan kita punya PDPR. Sebab memang benda ini berlaku realitinya, tapi kita tidak pernah isi, kita hanya isi kalau hari ini aja, besok kita tidak peduli, saya mudah hantar kita terima, tapi kita tidak isi. So sayang lah, sedangkan benda itu berlaku interaksi. Sebab PDPR ini benda yang berlaku selagi ada interaksi dengan murid setiap hari, selagi itulah PDPR itu sebenarnya yang berlaku. Oke? Dan yang ketiga, nah ini cadangan juga, kalau cikgu tiada ini pun memang budak cikgu memang perfect setiap hari. Ini lagi satu, kita kan biasa bagi dengan murid latihan, contoh macam matematik, kita tidak akan bagi, dia panggil kerja rumah, betul, ataupun kerja yang kita bagi guna buku teks, buku activity, ataupun tidak kisahlah apa-apa, kita bagi lembaran kerja agak dengan murid, orang tulis, selalunya benda ini kita akan bagi ada tempo masanya, oke, siapkan ini 2 hari, ataupun ini sepanjang minggu ini untuk buat latihan ini. So apa yang cikgu boleh buat, cikgu isi juga link itu bila hari yang cikgu tiada kelas PDPR, cikgu boleh isi link pada hari itu, gunakan latihan tambahan yang kita bertempo nih dengan murid. Ini tidak salah, ini memang betul. Sebab memang benda ini berlaku dan kita buat benda. Oke, so kalau ini semua guru-guru semua kita buat setiap hari kita isi link, sekurang-kurangnya satu subjek atau satu benda yang kita isi di sana dan kita rekodkan, otomatis peratus sekolah tetap akan sampai 70 sampai 80%. Oke, dan sebenarnya ini cadangan juga mungkin kalau guru besar setujui ataupun TK setuju. Kalau jadwal sebenarnya kalau kita boleh kembali kepada jadwal yang lama sebelum itu tidak ada masalah juga, tidak mengganggu pun. Dan saya rasa mungkin kalau pandangan saya ini based on cadangan guru-guru ataupun ada juga yang bagi tahu jadwal yang terbaru ni agak membebankan di side satu guru dan kedua ibu bapa. So dia terlampau pack, terlampau banyak subjek kira. Sebelum ni mungkin lapang sedikit, maksudnya dari segi budak menjawab pun tidak terlampau banyak dan memudahkan dari sudut ibu bapa dan juga guru untuk pemantauan kepada murid. Jadi cadanganlah kalau dipersetujui. Sebab bagi saya jadwal ini bukan isu, kita aja yang tentukan di sekolah. So cara dia, kalau semua guru mulai daripada hari ini dan seterusnya, tolong isi link itu setiap hari guna cara rekod begini. Confirm kita akan capai 70. Jadwal sekarang kita follow saja. Kalau ada perubahan nanti ke depan tak tahulah. Okey, cuma jadwal sekarang tidak menjadi masalah. Okey, cuma cara kita isi link itu kita kena ubah. Mulai hari ini kita kena isi link itu berpandukan kepada apa yang kita buat hari itu. So, of course kita akan capai 70 sampai 80%. Sebab yang sedia ada pun kalau ikut jadwal, memanglah kalau ikut jadwal kita sampai 70 lebih 70 orang, 70% guru. Cuma jadwal sekarang 70% guru itu adalah guru yang sama, bukan guru yang berlainan. Right? Ya, kalian. Kejap, tak apa dengar. Ada apa dengar? Ya. Okey, sudah. Okey. Okey, boleh dengar. Okey, jelas. Okey. Okey, habis sudah? Okey, itu Okey, tentang penjadualan tu, kalau boleh kalau cikgu mau masuk pun ikut yang kelas-kelas lain tercicir, kan? Nanti ada pula rungutan daripada ibu bapa kata anaknya tak ada ikuti contohnya tahun 4 ini, yang ini tak ada bahasa matematik, tak ada pun kelas ini, tak mau gitu kan. Jadi apapun cikgu sebenarnya sudah pun buat yang terbaik, cuba buat yang terbaik dan akan buat yang terbaik untuk masing-masing cover apa masalah yang berlaku dalam sekolah tentang pencapaian
PDPR dan pencapaian-pencapaian lain. Begitu juga dalam pentafsiran bilik darjah. Kalau tak berapa faham, maklumkan kepada saya pun tak apa, ataupun pada kawan-kawan lain kalau tak boleh, tak berapa faham lagi sikit. Kemudian begitu juga dengan PDPR, pentafsiran bilik darjah dan apa sajalah kan. Cuba selesaikan part masing-masing dulu. Kemudian ada yang kawan boleh bantu, bantu kawan-kawan lain supaya sama-sama dapat meningkatkan prestasi ataupun kualiti guru itu seperti mana yang kita nak dalam sekolah ini. Okey. Jadi terima kasih kerana meluangkan masa selama lebih kurang 1 jam. 9, 10, 2 jam lah. 2 jam berapa minit? 20 minit. Okey. Ada soalan-soalan cikgu apa-apa atau nak tambah? Okey. Saya jawab soalan Cikgu Azimah. Cikgu, dia cakap ada murid yang lambat harta tugasan atau kerja disebabkan perkara-perkara tertentu. Jadi macam mana mau tahu jumlah murid yang terlibat? Cikgu, ini kalau saya, kita kira jumlah hari semasa murid itu hantar. Kalau contoh macam cikgu hari ini, murid ada 30 orang hari Senin. Cuma yang hantar mungkin 5 orang ataupun 10 orang saja. So untuk link PDPR hari itu, cikgu kira yang semasa saja, 10/30. Itu tidak masalah, cikgu tidak salah pun, tidak isi 10/30. So esoknya, ataupun mungkin budak tu hantar esok, lusa ataupun sampai Jumaat sekalipun. Okey, dia hantar Sabtu, Ahad. Kita kira saja bakinya tu nanti, itu untuk kita isi link seterusnya nanti. Tidak ada masalah. So bakinya mungkin esok ada hantar lagi 5. Esok isi lagi link 5/30. Tidak ada masalah. Itu memang jumlah yang betul yang ada interaksi dengan kita pada hari itu. Okey, harap Cikgu Azimah menjawab yang itu. Bukan anggaran aja, kita tidak anggar tu. Itu memang kiraan betul kepada murid yang berinteraksi dengan kita hari itu. Itu bukan kita anggar. Okey. Yang kedua saya mau tunjukkan dengan guru-guru. Di mana macam mana mau save yang daripada yang guru besar cakap tadi itu, daripada yang kita isi link PDP itu. Ini video boleh nampak. So bila cikgu masukkan email, ini hari itu saya ada tunjuk, cuma saya tidak kasih entire screen, jadi orang tidak nampak proses tu. Okey, so bila cikgu buka cikgu punya email yang cikgu isi itu, bila cikgu buka Google Form tu, mana-mana email selagi cikgu tidak dapat email daripada JPN tu cikgu, dia ada beberapa sebab tu cikgu. Yang pertama, mungkin cikgu tidak submit masa yang terakhir tu. Yang kedua, benda tu boleh jadi masuk di spam. Ini pun akan berlaku juga. Kalau cikgu isi link tu tapi kita tidak dapat link tu dalam masa mungkin, biasanya kalau kita isi terus dapat tu sebenarnya email yang kita masukkan. Kalau dia tidak masuk di email inbox kita, of course dia akan masuk di spam. Itu yang itu saya. Kalau kita sudah submit, nah kalau memang tiada selepas 2 jam cikgu isi link tu tapi tidak dapat juga tu dia punya email, tolong isi balik link. Sebab apa? Sebab confirm cikgu tidak submit. Sama dia tidak tersangkut di mana-mana tapi memang dia tidak terhantar, dia tidak terrekod. So tolong isi. So bila sudah isi, ini cara dia. Ini hari itu saya tunjuk tapi tidak tunjuk. So sebenarnya untuk link yang kita isi ini sebenarnya memang RTH pun. Tujuan dia ini sebenarnya sebab dia memang sudah ada objektif, pengajaran sampai refleksi everything sudah ada dalam sana. So ini boleh save dalam PDF aja cikgu. Kita tekan lambang printer ni. Pergi buka email tu, cari jadi di inbox, lepas tu tekan saja print tu. Ada akan keluar begini tu. So asalnya ikut komputer, dia akan pergi ikut printer tu, dia akan letak printer sebenarnya di sana. So ubah saja di bagian destination tu, kita ubah destination tu, ganti dia save as PDF. Lepas itu save as PDF ni, baru kita save pergi komputer kita, kasih rename dulu dia, tarikhnya bila, minggu keberapa punya subjek. Biasa saya buat begitulah. Saya akan letakkan minggu keberapa, tarikh bila. Okey, lepas tu save. Dan itulah yang kita upload pergi kita punya Google Drive sebagai bukti kita punya RTH satu, dan itulah bukti PDPR tu yang kita isi link tu. Dan inilah juga yang guru besar minta dan PP1, PP2 minta untuk rekod yang bukti proses pengajaran itu berlaku. Alright. So harap itu jelas saja cikgu. Yang belum tahu lah, yang sudah tahu itu tidak masalah. Hari itu tidak nampak tu waktu saya tunjukkan. Saya tidak bagi tunjuk di full screen. Boleh ya? So last kali saya mau mengajak guru-guru ini saya bagi tunjuk soal guru-guru yang hari itu untuk makluman cikgu. Kita musim PKPB ya cikgu. Ini ada yang buat, sudah saya tahu ramai yang sudah buat belakang ini. Cuma saya mengajak mana-mana yang ada keinginan untuk sama-sama membantu murid-murid kita. Untuk makluman cikgu, kita punya murid pun ramai yang terkesan ibu bapa dia terkesan disebabkan PKPB ini. So tolong
ambil tindakan juga lah. Benda ni walaupun dia tidak compulsory, tapi sebagai seorang guru rasanya kita bertanggung jawab untuk tahu keadaan murid kita sama ada dia berada dalam keadaan yang baik atau tidak adil rasanya kalau kita bagi orang kerja apa tanpa kita tahu orang sudah sarapan dia tidak, orang punya makan minum cukup atau tidak. So at least kita bertanya mana-mana yang perlu bantuan itu kita bantu mana yang patut. Dan untuk makluman cikgu, saya pun masih lagi mengurus. Kita ada baki beberapa keluarga lagi. Hari itu saya urus minggu lepas, 2 minggu lepas ya. Ada dalam 40 keluarga sudah. Ini saya melalui guru-guru kelas, saya sampaikan tuh. So, saya ada grup saya sendiri sebenarnya untuk memang kami buat bantuan. Dan ini sudah lama saya buat. So saya ajak kepada guru-guru mana-mana yang ingin terus menyumbang boleh hubungi saya personal lah cikgu. Boleh hubungi saya personal. Saya akan bagi nombor akaun lah sebab saya akan urus. Sebab kebetulan saya di sini, jadi saya fokus kepada yang mana yang dekat dengan saya lah. So saya rasa buat anak-anak kita ni antara ramai yang terkesan memerlukan bantuan sebenarnya. Okey, so ini sekat gambaran yang sudah saya urus. Ini gambarnya untuk yang actually dalaman untuk saya punya rekod saja. So saya kongsikan dengan guru-guru mungkin ada di kalangan ini yang cikgu kenal. Saya pula kenal sebenarnya. Saya message, kalau dorang message saya akan tanya anak kelas mana, lepas tu saya akan minta dari nama, dan saya akan tanya satu soalan, dia punya parents, saya kerja apa, itu soalan yang basic lah, saya akan tanya untuk pastikan betul atau tidak dorang. Kalau dorang bagi penerangan lebih, itu terpulang. Selalunya saya tidak akan rekod benda tu. At least kalau dorang ada berhubung, memang saya akan salurkan selagi mana memang kami ada dana, kita akan salurkan. Untuk makluman ramai yang semuanya yang sangat-sangat terkesan sebab PKP ini beberapa lama sudah. 2 minggu, sama lagi 2 minggu yang bekerja hari lagi, memang confirm makan minum semuanya benda yang yalah, itu benda asas lah. So, saya mengajak kalau guru-guru yang ingin terlibat sama, boleh message saya personal, okey, boleh hubungan saya. Saya akan bagi nombor. Kalau cikgu tidak hubung, saya tidak akan juga. Sebab saya kebetulan mungkin cikgu, kalau cikgu buat sendiri pun saya galak. Ini saya mau bagi ingat supaya kita sama-sama ambil berat tentang budak lah. Especially budak kita. Kalau dia nak makan, nak sarapan, kalau kita bagi dia kerja, kita push dia bekerja, bagi saya itu satu benda yang sangat kejam lah untuk kita sebagai seorang guru. Kita tidak tahu keadaan anak-anak didik kita. So, itu saja dari saya rasa. Okey. Dari saya tiada sudah apa-apa cikgu. Saya serahkan kepada guru besar jika ada ataupun mana-mana guru kalau ada mau bagi syaman ke sebab data PBD untuk makluman data PBD kita sebenarnya berakhir 30 tapi saya tengok data tu tidak ramai lagi yang belum mungkin terlupa isi. Okey. So, yang belum isi tolong isi data PBD untuk kutipan Oktober. Atau ada penyelarasnya sini ada syaman. Tuan syaman. Daripada saya itu saja cikgu. Saya bagi laluan kepada mana-mana guru kalau ada yang mau sampaikan apa-apa. Cikgu Syaman. Ada Bang Syaman. Cikgu Syaman ada mau cakap sikit. Okey, Man. Ada dia tadi saya nampak. Ada. Ainul dah mau cakap, Cikgu Ainul, mana? Assalamualaikum Jimmy. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so hari ini saya akan bentang sikitlah pasal kutipan PBD untuk bulan Oktober. Okey, teruskan. Okey. Ya, jadi macam kita dah tengok kat sini kan. Yang ini kalau yang laman yang data studio yang saya bagi ni. Inilah untuk kutipan bulan Jun, Ogos dan Oktober. So untuk tengok Oktober, saya rasa kalau cikgu-cikgu yang buka guna handphone, kita ada 3 bulan ni kan, kita boleh kutip sini bulan Oktober. Okey, ini yang subjek-subjek yang tadi isi lah. Okey, jadi saya nak bagi satu cara macam supaya senang. Contohlah, guru kelas dia nak tengok subjek yang belum diisi. Contoh kita ambil kelas 3 referensial lah. Kita klik ni. Okey, dia boleh tengok. Ini subjek-subjek yang dah diisi lah. BM, klik ni di kelas. Okay, BM, Bahasa Arab, Pendidikan Jasmani, Sains. Subjek lain tu yang katanya belum ada kat sini, katanya belum diisi lah. Jadi guru-guru yang berkaitan harap maklum lah sebab walaupun belum ada kata putus daripada PPD untuk kutipan bulan Oktober, tapi kita buat langkah bersedia awal lah. Kita dah ada data-data ni sebab satu macam Jimmy cakap, kita nak tengok
dia tak nak ada TP1 dengan TP2. Contoh ni contoh lah, bukan saya cakap kelas ni lah. Contoh macam ni kita nampak kita ada TP3. So lepas ni kita boleh buat apa lah, tindakan awal ataupun kita boleh sedia awal lah. Kalau PPD tanya kenapa ada 3 lagi masih untuk untuk hujung tahun dah. Jadi tanya kalau macam ni kita boleh tahu. Untuk panitia pula, untuk ketua panitia, kita boleh jadikan contoh kalau kita nak ambil rumusan untuk semua mata pelajaran, contohlah panitia BM lah bahasa Melayu. Kita klik sini bahasa Melayu, dia akan keluar sini semua kelas. Contohlah, di sini nampak sini kelas mana semua subjek yang diisi. Dan kita nampaklah kelas mana masih yang ada TP1, TP2. Sebab macam apa EGB cakap tadi kan, dia tak nak ada TP1, TP2 lagi kan yang ujung-ujung tahun ni. Jadi kalau untuk yang panitia, ini cara dia untuk kita dapatkan rumusan keseluruhan. Kalau tengok sepatutnya sini BM kita ada 34 kan kelas, artinya ada 34, sekarang ni baru 25, artinya ada lagi 9 kelas lagi lah yang belum berisi. Jadi saya rasa mana-mana guru yang mana-mana guru-guru yang terlibat ataupun yang guru mata pelajaran yang terlibat belum lagi mengisi, saya rasa bolehlah isi TP-TP ataupun rumusan untuk bulan Oktober ni. Kalau lost ataupun lupa yang macam sebelum ni, kita boleh refer lah bulan Ogos punya. Tipe bulan Ogos. Ni yang bulan Ogos punya lah. Kita boleh tekan yang ke atas ni. Kalau ada yang terlepas pandang ni, atas ni kalau kita klik kan, kita boleh pergi bulan-bulan sebelum ni. Okay, GB, jadi itu saja daripada saya pasal PBD. Okey, dan mungkin tolong sekejap, tolong bagi tahu dari awal di mana dia orang mau dapat ini data studio ni. Data studio ni saya dah post dalam grup dalam grup grup yang sebelum ni. Grup info rasmi dengan apa? Okey. Tapi nanti saya upkan. Nak bagi cikgu-cikgu pastikan dari mana. Kemudian satu lagi tolong tengok tadi saya tengok sampai 33 orang TP2 tu cikgu mana? Yang mula-mula ditayang tadi tu. Jadi mata pelajaran bahasa Arab ke apakah? Bahasa Arab. Bahasa Arab ke apa tadi tu? Ramai betul. TP2. Pasti kalau tu. TP1 bahasa Arab, TP2 bahasa Arab. Ada kah? Bahasa Arab apa kah? Salah saya tahun 3 kah? Tahun berapa? Tengok tahun 3. Tahun 3. Tengok ramai. Tahun 3. Tak apalah. Okeylah, dapat lah. Tadi saya tak nampak tadi tu. Dan jadi nanti saya keluarkan yang rumusan yang keseluruhan yang mana yang menguasai TP1, TP2 untuk semua subjek. Okey. Terima kasih. Okey, cikgu-cikgu ya. Begini. Bila ramai guru murid-murid yang dapat TP1, TP2 ni, andaian dari pihak PPD, pihak JPN, dia akan mengandaikan guru itu tidak berjaya. Bukan murid itu. Dia mengandaikan guru itu tidak berjaya, walau nak bagi budak boleh buat pun tak boleh kan dia cakap. Begitu. Itu masalahnya yang dia nak pada 1 dan 2 tu tidak ada. Dia nak ketekunan guru supaya guru tu dapat terima hakikat bahawa murid ini boleh dikasih bagus. Kan bukan sekolah kita aja yang ada masalah begini, sekolah lain pun. Tapi sekolah lain dia boleh up budak dia supaya dapat sekurang-kurangnya 3. Ini bukan hasrat daripada JPN dan PPD saja. Tapi ini daripada kementerian, bahagian pengurusan sekolah harian, bahagian apa tu semua bahagian kurikulum ni, dia tak nak budak kita tu ada yang tak boleh buat.
Sampai begitulah tahapnya kan. Kita memang kita salahkan bahawa budak-budak tak boleh apa nak dibuat. Kan. Kalau kita alasan kita begitulah, dah tak boleh dah. Kalau tak percaya suruhlah dia datang tengok budak kita. Itu kita punya cakap. Tapi dia tak akan kata begitu. Kan. Dia akan cakap budak ni sekurang-kurangnya dia boleh buat. Dia boleh buat itu dari mana dia boleh buat? Daripada bimbingan kita macam mana dia boleh buat. Contohnya dia tak pandai tulis nombor 8. Kita tunjuk dia, begini tulis nombor 8. Jadi dia tulis pelan-pelan. Asal dia boleh buat saja sudah nombor 8 tu, maksudnya dia sudah boleh. Sampai begitu saja. Bukan berat sangat. Kan? Contohnya 5 tambah 6. 5 macam mana? Dia 5 tambah 6. Ni kalau kita tak ada bahan konkret, dia memang tak boleh budak-budak lemah. Dia kena ada bahan konkret. 5 tambah 6 berapa? Dia kena kira. 1, 2, 5, 6, 7, 8 sampai 11. Dia boleh kira. Maksudnya dia boleh buat dah. 11 tulis macam mana? 11 dia tulis tak berapa nak tulis tak betul. Bimbing dia supaya dia boleh tulis 11. Begini. Dia tahu sudah. Macam mana tulis 11? Begini dia buat. Kan dia boleh buat lah. Kan? Sampai begitu saja. Kan? Jadi terlepaslah kita bahagian tu. Tapi ini ikut kemahiran. Kemahiran menukar. Contohnya yang sukar sikit menukar unit. Sikit-sikit kita buat. Ini dalam matematik lah. Dalam lain tu ikut macam mana lah. Kan? Dalam subjek lain ikut macam mana pendekatan guru sampai dia boleh buat. Itu saja kan. Tapi kita nak elak. Saya cuba nak elakkan juga daripada PJPM, PPD. Cop bahawa guru-guru kita ni tidak belajar, tidak ada kualiti mengajar, tidak tahu nak ini. Kan? Kita cuba bergaya lurus. Kita cuba membuat bagi tahu bahawa kita itu jujur, amanah. Kan? Jujur, benda tu tak boleh. Tapi sebenarnya benda tu boleh. Kecuali budak yang ada, ini dia excuse. Budak yang ada MBK. MBK ni murid berkeperluan khas yang tak boleh. Kan? Itu pun ada tu, cikgu kita tu. Samurai. Kan? Boleh cuba memulihkan. Kan? Sampai budak tu boleh buat. Okey? Itu je cikgu. Lain-lain ada lagi. Nak cerita pasal PBD ni, pentaksiran bilik darjah ni banyak. Pentaksiran bilik darjah ni banyak kan nak boleh diperkatakan. Tapi cuba kan. Bahasa Arab pun samalah. Kan? Cikgu siapa bahasa Arab? Contohnya Cikgu Aslina. Ustazah Aslina. Sudah apa? Dan namanya aku hentam je pun nama-nama Aslina. Aku nampak ni Aslina. Ustazah apa? Bahasa Arab ni ada masalah apa kan? Kalau ada tak ada masalah, cubalah supaya budak tu boleh buat sikit. Walaupun sikit dia boleh buat dalam kemahiran tu. Kalau sampai ramai betul tu 3 mati kita cikgu. Aku menjawab nanti di sana di PPD. Tak tahu aku menjawab apa tu nanti. Okey. Ada lagi? Yang cikgu mau cakap dekat pukul 11 dah ni. Okey, kalau ada lagi kita jemput mana-mana guru sebelum kita ambil sesi bergambar. Kalau cikgu ada apa-apa yang mau sampaikan ataupun minta laluan, silakan cikgu. Kita saja. Kalau tiada, boleh hidupkan kamera. Saya mau ambil skrin dulu ya. Yang lain tak ada? Okey. Tak ada lah tu. Okey. Sebelum menutup, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua cikgu yang menyertai sebanyak 67 orang. Kepada kawan-kawan yang tak hadir tu, saya tak tahulah apa sebabnya. Okey. Kemudian saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sudah bertungkus lumus untuk membangunkan SK Kepayan dan juga masing-masing memberi idea, memberi pendapat yang menampakkan bahawa kita sedang berusaha untuk meningkatkan prestasi sekolah. Walaupun di mata orang luar masih lagi tak berapa jelas, tak berapa terang dengan sekolah kita, tapi insya-Allah kita akan buat, terutama mulai sekarang ni mungkin dalam beberapa pertandingan online, beberapa pertandingan
peringkat negeri, peringkat kebangsaan, contohnya seperti ya yang melibatkan ICT, video pendek dan sebagainya itu boleh kita ketengahkan, kan? Boleh kita buat macam PBL, mungkin kita tak boleh menyertai banyak, kita menyertai beberapa mata pelajaran, tapi kita kumpulkan semua guru untuk bina, untuk memberi bimbingan untuk membina cara yang lebih kreatif supaya hasilnya itu akan dapat tempat di JPN, di PPD dan kementerian. Ada sekolah-sekolah, saya tambah, ada sekolah dalam STEM, dia tak buat apa yang dulu tu, apa namanya masa COVID, buat apa video pendek pasal COVID, kan? Jadi apa ya dia buat begitu begini ya sudah dapat tempat. Padahal saya rasa kalau kita kumpul budak-budak kita buat satu benda yang lebih canggih tentang COVID apa semua, kita buat modul COVID, kemudian kita berlakon apa semua, woi, dahsyat tu, kan? Kita buatlah model COVID yang pakai kepala virus tu ke kepala, kemudian pergi ke orang, kan? Pergi kat budak-budak berlari pentepiaran, kemudian ada satu budak superhero datang dengan sanitize-nya, dengan sabunnya, dengan apakah. Jadi COVID itu pun terus macam berlari lintang pukang pula. Hebat. Diorang tak buat begitu, diorang buat biasa-biasa aja. Cuma kita masa itu kita tak duduk sama-sama. Itu saya kata bila kita dalam tim, dalam kesatuan, dalam bersatu, bukan parti politik itulah, kan? Bila kita sama-sama akrab, benda semua boleh kita buat. Banyak benda yang boleh kita buat yang mengharumkan nama sekolah. Tengok budak kita itu yang YouTuber, kan? Kenapa kita tak pakai dia punya kepakaran YouTubernya itu, kan? Buat, serahkan kepada JPN, ini yang aku buat untuk ini. Kalau dia boleh buat kartun, buatlah kartun, kan? Yang berkait dengan pencapaian penguasaan murid dalam mata pelajaran. Nah, kan, dari mana SK Kepayan? Kan, dia tak kata dari mana, Malik Mat. Malik Mat tak tahu buat apa pun kartun-kartun ni. Kan, yang penting sekolah. Harumkan sekolah. Okey, cikgu? Jadi, kalau cikgu yang, Cikgu Astina, kenapa kau krem di situ? Dah, okey. Kalau kita tengok kan, bila kita bersepakat, benda tu akan jadi. Cuma janganlah ada unsur-unsur nak provokasi, nak apa tu, sudahlah, cukuplah kan. Tak perlulah kita ulang-ulang balik. Kita sekarang ni, kita buka era untuk majukan, meningkatkan prestasi kita, meningkatkan prestasi murid dan juga sekolah. Okay, last sekali, apa yang cikgu dengar yang bukan-bukan apa tu semua yang kita ni tak apalah. Anggap angin-angin je lah, biar tak apa. Kita cuba untuk bangun, cuba untuk sama-sama mendekatkan sama-sama kawan. Tak adalah siapa yang salah, siapa yang lebih, tak ada. Kan? Kata nak guru besar, kata nak lebih apa semua, saya pun tak boleh bergerak sendiri. Saya nak kena bantuan. Dan kamu pun perlu, kan? Mana sudah. Perlu kepada satu yang lebih baik. Okey? Okey, dengan itu saya sudahi dengan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat PDPR, jaga kesihatan, jangan merayau-rayau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh pandang kamera, duduk pakai make up. Kejap. Ambil gambar. Tadi tu yang kipas, Doli. Ini apa Iza? Mana kau kipas saja? Dari tadi kipas terus. Kipasnya ikut ni GB. Ya. Itulah. Okey, pada kamera cikgu. Okey, Isaman. Kenapa gelap? Lain dia buat dalam gelap-gelap. Isaman memang suka gelap ni. Yang paling suka gelap si Eng, tapi Alright, 1, 2, 3. Okey, sekejap saya save dulu dia post info. Rambutku kenapa berdiri? Kenapa cikgu? Jangan
Nanti si Eng yang menjawab sekali lagi. Oke, tiga pada kamera. Alright, 1, 2, 3. Oke. Alright. Oke, terima kasih semua. Gaban Pecin. Oke. Selamat semua. Oke, so nanti untuk maklumat video ini direkam teman-teman. Jadi kalau ada mana ibu yang masih tidak jelas atau ada benda yang tidak tertulis tadi, boleh tengok balik rekaman di YouTube sekolah nanti. Nanti saya akan minta Ibu Syam untuk upload di sekolah. Alright. Oke, so saya hentikan rekaman setakat